Jadi air tu kita serah berasa daun. Tak apa, tidak menjejaskan sebab daun tu bukannya kotor, bukannya najis. Begitu juga setengah-setengah tempat tu kita berasa macam akar kayu air. Misalnya tak apa juga sebab tidak najis. Itu yang kedua. Yang ketiga, benda yang memang tidak najis dan tidak menjejekkan pun. Orang minum. Misalnya hari ni waktu nak cerita, jadi Imam Bukhari ni tidak nampak cara dia tu, tapi itulah pembahagian dia tu. Apabila kita susul tengok molek, nampak cara dia. Hak ni hak tidak najis, suci. Kalau masuk dalam air pun tidak menajiskan air, tetapi ia tidak menyucikan. Hak tu suci tetapi tidak menyucikan. Tahir dalam istilahnya dia panggil air itu air tahir, tetapi tidak mutahhir ataupun tidak tahur. Suci, misalnya air kopi. Kopi maksud. Kopi itu buah kan, masuk. Kita boleh minum, tidak najis. Tapi nak ambil air semaya boleh ke? Tak boleh, walaupun tidak najis. Itu dia nak ayat. Dan kita tak kembali apa minum. Begitulah juga dengan Imam Bukhari sebut sini Nabi. Contoh dia, orang tidak kembali, orang tidak jejek, memang sedap. Tetapi kita nak buat ambil air semaya tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab orang panggil, kalau dari segi panggil, orang panggil Nabi, orang tak panggil air. Hak dalam Quran apa sebut, dalam hadis sebut, bila kita batal air semaya, tak ada air semaya, nak ambil air semaya, kalau tak ada air, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tak ada air, kena tayammum. Kalau tak ada air, dia kata, air tu air saja. Air saja ni tidak termasuk air kopi, gapo air, orang panggil air. Hak ni orang tidak panggil air, orang panggil nabit. Dari segi bahasa pun, dari segi sebutan pun. Kalau kita kata air kopi, air juga sebut. Tidak air saja. Dalam Quran tersebut air. Air itu maksudnya air mutlak. Air mutlak, tidak muqayyad. Muqayyad ni maknanya dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Misalnya air kopi, air teh, tak boleh lah. Kalau lagu tu tak boleh lah. Walaupun benda yang memasuki air tu benda yang suci, dan kita tidak berasa jejek, tak berasa jejek, tak boleh. Koyak asli lagu mana tu? Airnya air kelapa. Tak boleh juga, tak boleh. Pasal lagu tu juga air, tidak air saja, air kelapa. Sumpah je. Kecuali kalau air laut, tak apa, air laut. Air laut, air sungai, itu menunjukkan tempat dia saja, bekas dia tu saja. Bukan maknanya sesuatu yang lain masuk ke dalam dia tu. Macam air kopi ni, kopi tu dimasukkan ke dalam air. Air teh tu dimasukkan ke dalam air. Hak ni air sungai, air tu ada dalam sungai, bekas dia. Air laut, dalam laut. Begitu. Nabi tak boleh. Baik, kita nak tahu dulu Nabi tu gapo. Nabi tu gapo. Dia ada dua istilah, Nabi ini. Satu, Nabi dengan makna arak, dengan makna arak. Yang kedua, Nabi dengan makna air rendaman benda-benda tertentu, bijirin ke ataupun buah-buah tertentu. Kita rendam sekarang ni air satu beledi, kita kata kita rendam buah zabit, buah kismis tu lah. Kita rendam 2 hari, sehari, esok kita rendam hari ni, esok kita minum air tu. Atau inilah nak bincang lah, nak ambil air semaya dengannya, boleh ke tidak? Atau Bali,
buah kurma kering dimasukkan ke dalam air tu, sampai 2 hari misalnya, dan tidak memabukkan lagi, tidak masuk dalam arak lagi, belum memabukkan lagi, hak tu orang panggil nabi. 2 istilah. Satu nabi dengan makna arak, satu nabi dengan makna air rendaman buah-buah tertentu, buah-buah kering lah biasanya, buah-buah kering. Di sini maksud Imam Bukhari ni hak mana ni? Nabid ini dengan makna arak ke atau dengan makna yang kedua tadi? Tentu sekali kita kata maksud Imam Bukhari ni hak makna yang kedua. Sebab apa? Kalau maksud arak, dia ada dah walal muskir. Hak muskir tu hak tu memabukkan lah. Hak tu arak lah, hak memabukkan itu. Kalau jenis cecair, jenis air yang memabukkan itu arak lah. Arak tu mana dia ada sebut sukud, makna Nabi tu tidak termasuk dalam hal tu. Dia tidak memabukkan lagi, tapi tak boleh dah. Mengikut Imam Bukhari, tak boleh dah orang panggil Nabi tu, tak boleh, walaupun tidak arak pun. Bapa baiklah, bapa yang orang guna Nabi ni. Nabi ni untuk apa? Itu perkara yang kedua yang kita perlu tahu tentang Nabi ni. Kenapa orang minum ke ataupun orang guna Nabi ni? Dia begini, apa ni, di kalangan kita kurang dibuat benda-benda gini, tapi di kalangan orang Arab di sebelah luar tu, dia memang guna Nabi ni untuk sedap lah, lebih manis. Satu dengan maksud supaya bubur gula lah, supaya bubur gula. Zaman itu dia tak ada gula-gula ni. Dia nak suruh manis tu benda-benda tu. Itu satu maksud dia. Yang kedua, di kalangan orang Arab ni, terutamanya di zaman Nabi SAW, di kawasan Madinah, Mekah, pun air dia tu payau orang panggil. Sebab apa dia pada pasir lagu tu kan? Payau. Air payau ni lagu mana? Serupa dengan kalau tempat kita ni air tepi laut tu. Air tawar tapi bukan air laut, tapi dia serah lagu tu kan. Lagu tu lah, tak sedap kan? Tak sedap, tak berapa puas kita minum. Untuk memulihkan air yang payau saat ni, mereka bubuh buah-buah kering tadi di dalam air, biar jadi dia manis sikit. Dia tidak bubuh banyak, 2-3 butir gitulah. Bukan bubuh banyak semua nak buat jus tu. Bubuh 2-3 butir tu pun hak kering. Jadi sedang molek lah, dia bekak dalam air tu kan, dia keluarlah sikit, dia tidak jadi hancur. Dia keluar manis dia tu. Jadi air tu jadi berubah. Ini adalah salah satu bentuk rawatan terhadap air pada masa dulu. Sebab sekarang ni orang rawat air ni macam-macam kan. Klorin, ataupun tawas orang bubuh, nak suruh jernih. Ada kalanya nak suruh jernih, ada kalanya nak suruh rasa dia tu lagu lain sikit, ada kalanya dengan maksud nak matikan kuman dan sebagainya. Itu semua bentuk rawatan terhadap air, untuk pemulihan air. Orang zaman dulu dia gunalah tu. Daripada situlah ulama-ulama kaji, boleh ke tidak air kalau klorin, misalnya ada klorin tu kita buat ambil air semaya pula. Dah campur benda lain tu, jadi macam ni lah juga ni. Jadi macam Nabi juga. Kita minum kan, orang duk minum kadang-kadang tu kuat sangat tu dah, serah lagi buat air teh pun serah lagi. Air teh pun jadi air teh pun serah lagi klorin dia, punya teruknya. Serah-serah tu macam buih gitu, dan keruh sikit. Kalau mungkin mula-mula bubuh tu kan, dia gitulah. Nak ambil air semai dalam keadaan gitulah, lagu mana. Kalau kita kata Nabi ni tak boleh, dia timbul masalah. Sini misalnya masalah klorin tadi, masalah klorin, waktu kita bincang kemudian, hak ni dia dulu, masalah Nabi ni dulu. Begitulah caranya masyarakat di zaman Nabi SAW ni guna Nabi, guna belaka. Kalau orang kata Nabi ini secara mutlak,